Bagi zakat ni ada RM20, duit dia berjuta dalam bank. Kan? Jadi maknanya kena tahqiq. Harta dia tak ada, usaha pun tak ada, dia tak ada berusaha dah. Kemudian nafkah pun tak ada. Biasa orang keliru, harta tak nampak dia ada, usaha pun tak ada dah tu, tapi nafkah ada, sponsor belakangnya. Anak bagaimana orang, dia nampak masa air raya, wah berderit kereta besar-besar, beri balak awak dia. Tengok rupa dia punya apa, income sebulan 5-6 ribu, dia seorang ni tak habis makan. Kita bagi pula dia senyap je. Wah. Maka hukum dia ambil tu, haram hukum dia. Dia dah tahu dia tidak masuk dalam mustahik, dia pergi ambil haram. Dan orang yang memberi kalau tahu wajib qada balik zakat. Zakat dia tak sah. Sebab kena jaga betul tu. Itu tafsir secara zahir begitulah. Adapun ulama sufi ditafsir innamas sadaqat lil fuqara. Sadaqat bermakna apa? Futuhat wal anwar wal fuyudat. Itu tafsir dia bang. Maknanya kurnian madad, futuhat, benda kerohanian, dia akan sampai Tuhan bagi bila kita tahqiq dalam makamul faqri. Kita pandang kita ni fakir dengan Tuhan, hina dengan Tuhan, bangsat dengan Tuhan, menghinakan diri baru Tuhan tahu. Kalau kita ada takabur besar-besar dia, sorry Tuhan tak akan bagi. Dia tak akan bagi segala pancaran makrifat nur kalau ada sedikit besar diri kat kita, dia tak bagi. Itu maksudnya. Macam mana dibagikan pada orang tahqiq dalam makam fakir yang zahir, begitulah. Kerohanian pun begitu, dia tahqiq dalam makam kerohanian, dia fakir dengan ta'ala. Hati kita Tuhan hantarkan berbagai-bagai pembukaan. Peringkat awal, peringkat kedua, peringkat pertengahan. Warid yang pertama dikagi warid al-intibah lagi. Warid kesedaran. Zikir-zikir Tuhan buka. Kesedaran tu datang, makin sedap. Tapi hati dia belum berapa boleh menghadap. Dia entak lagi zikir, boleh tawajuh. Itu al-intibah. Kemudian al-iqbal. Warid yang ketiga dia panggil waridul usul, terus sampai terbuka hijab. Dengan makna dia masuk dalam makamin ihsan, muraqabah dan musyahadah di hadrat Allah Taala. Sebelum sampai makamin muraqabah atau dia panggil makamul ihsan, dia akan lalu makam ni. Petengah tu terbuka sana, macam-macam pembukaan. Maka jangan dia terpersona dan seronok kat situ. Tengah-tengah zikir dia nampak sayap malaikat. Nampak biasa kan. Dalam hadis kan malaikat menghamparkan sayap dia. Dia nampak, Tuhan buka hijab. Sampai langit pertama dia nampak. Dia nampak masyayikh datang lah, dia nampak tu macam-macam tu biasa kan dalam suluk biasa. Tengah zikir kadang masyayikh dia kat kita nampak. Syekh ni datang, sini datang, kadang nampak pembukaan malaikat nampak sayap macam-macam lah benda tu jangan dia duduk di situ. Jangan di ko'oh. Kelantan panggil ko'oh, tu ko'oh dia tumbuk situ. Wah sedap, zikir-zikir nak pandang benda tu. Terhijab dia. Kita nak pembukaan terus dengan Tuhan aja. Bahawa hati dia tidak ada lalai wala satu saat pun dengan Allah Ta'ala. Tuhan naik nafas dia dengan Tuhan. Itu mukasyafah tu lagi tinggi. Dia merasakan akan kebesaran zat dia dengan Allah Ta'ala. Jadi bila datang benda-benda macam ni, biasanya khatib suara malaki akan terantaukan. Untuk membetulkan dia balik. Banyak suara teguran-teguran daripada alamil ghaib. Contoh seorang waliullah kan, dia berjalan kan, dia nampak anjing, dia angkat jubah di sini jalan. Anjing dekat situ cakap ni, "Tai aku sejemput kau elak, dalam perut kau tu lagi kotor." Melawung wali tu menangis. Allah Ta'ala tegur dia dengan seekor anjing ni. Kita anjing tak tegur sebab kita dengan anjing lebih kurang. Sebab kita dengan anjing ni lebih kurang. Itu lebih kurang. Orang yang syak dengan rezeki itu kita yakin aku ni apa nak makan asam menganjing. Tarap bisa menganjing. Sebab anjing tokek dia tak bagi makan. Tokek dia jutawan besar mana nak main kat kandang anjing, dia pasang kuli. Jadi kuli dia hari-hari pergi makan. Anjing tak berakal. Ingat itulah tuan dia. Tuan dia datang tu tuan dia kejar. Sebab dia ingatkan orang tu sebenarnya tuan dia tokek. Dia ingat yang tukang ulu makan, cerita lah kita. Ingat rezeki kita datang daripada kita, datang usaha kita, datang cekedik kita. Sama dengan anjing. Rezeki datang minallah daripada Ta'ala. Tuhan datang ke berbagai-bagai sebab. Ada sebab, tak ada sebab tu kuasa dia. Fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa dia nak buat. Dia nak terik, macam-macam dia boleh terik. Kan? Dia nak jatuhkan sekejap je. Dia U-turn, jatuh. Kan? U-turn, rupa tawak tu. Berpusing jatuh. Pembayar now kan. Kerja Allah Ta'ala. Dia mengangkat dia, menurunkan dia. Pandanglah af'al Tuhan semua tu kan. Habis tu.
Jadi apa persoalan besar sini? Iaitulah jangan kita berpaling selain daripada Allah Ta'ala. Dalam perjalanan suluk, perjalanan menuju hadrat Tuhan, ikutlah betul-betul 100% kiasan daripada perjalanan Isra' dan Mi'raj Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah nak Isra' Mi'raj, pertama apa dibuat? Tasbihah dulu, pembersihan. Dia belah. Dada Rasulullah dibelah. Dikeluarkan, dicuci, kemudian dimasukkan iman, ilmu dan sebagainya. Ini semua isyarat. Kemudian dia kena berjalan. Bila berjalan, kena ada pemimpin. Mursyid, murabbi kena ada tu. Sebab talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Walau itu bersab ulama syariat, dalam perjalanan ilmu mukasyafah dia kena ada orang yang mahir dalam bidang itu. Ya. Ini waktu aku duha. Habis. Jadi maknanya bila dia berjalan, jaga tu. Sebelum sampai hadratillahi ta'ala, tajalli Rasulullah dengan Allah Ta'ala, tengok macam-macam dibuka. Sana buka, nampak orang sabit tumbuh balik, Apa nama dia? Jibril, apa itu? Jibril mentafsirkan. Inilah orang yang berjuang perjalanan Tuhan. Pahala orang berjuang, jihad, tumbuh. Jalan lagi luar nampak, pemandangan orang begini macam-macam lah kan. Pemanggilan pun ada yang memanggil, ya Muhammad anzirni as'aluk, ya Muhammad berhentilah sebentar aku nak tanya. Nabi jawab pun tidak, paling pun tidak. Nabi hanya tanya Jibril, siapa tu? Itulah panggilan dunia. Kau palingnya Muhammad, habis umat-umat kau sembah dunia. Jalan lagi Yahudi pula, Nasara panggil. Mana isyarat dalam perjalanan memang banyak benda-benda futuhat, pembukaan ni. Jadi kena jaga tu, jangan dia berhenti kat situ. Ya, dia pandang sambil lalu, dia pandang kebesaran Tuhan dia. Jangan sampai puncak atas terus. Itu dia. Satu. Yang kedua dalam kitab ni akan disebut 70% para wali tu dah sampai peringkat wali tu. Beribadat dalam zan. Apa makna zan? Bukan zan i'tikad, bukan zan akidah. Zan dia rasa dia dah sampai tempat, padahal depan ada lagi. Ya. Sebab tu dalam Ihya Ulumuddin apabila seorang masuk dalam makam, dalam nafsul mutmainnah, bermakna dia dah masuk dalam makam arifin. Kemudian di depan dia tu Tuhan bukakan bila nihayah. Tak ada suk, tak ada penghabisan. Terbuka. Sampai dia dah pindah alam barzah pun dibukakan lagi, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ilmu mukasyafah hebat tuan-tuan ni. Dia dahsyat. Benda tak ada dalam kitab lagi banyak tuan-tuan ni. Kita dalam kitab pun tak boleh mengaji. Yang luar lagi banyak pembukaan. Habis. Jadi maksud di sini apa? Kena jaga tu. Jangan kita ukuf, berhenti atau tersekat di tengah jalan. Dalam pembukaan ini dia panggil apa ni? Ni hijab nurani panggil. Hijab bentuk nur. Kalau jadi maksiat mungkar, itu hijab zulmani, hijab kegelapan maksiat mungkar. Dalam pembukaan ini kena jaga. Dan ketahui bahawa selagi ada bagimu himmah dan iradah, maka lagi jauh perjalananmu. Ya, belum lagi sampai engkau. Maka jikalau telah fana engkau daripada keduanya, nasai sampai engkau. Ketahui adim bahawasanya selagi bagimu himmah dan iradah, ya, bagi kita ni berpegang pada apa? Himmah kita menilik pada iradah kita. Dia jalan sufi dan dia tak nak pandang. Buat tak apa, pandang jangan. Ada lain. Usaha tak apa, jangan pegang kat usaha. Ikhtiar tak apa, jangan pegang. Atau lain tu Sehingga Ibnu Athaillah As-Sakandari menamakan kitab dia Tanwirul Qulub bi Isqati Tadbirul Uyub. Ya. Memancarnya cahaya hati seorang tadi makrifat dia dengan Tuhan dengan apa? Isqat, menggugurkan tadbir yang uyub. Tadbir dia kita rasa kita tadbir. Yang ni dia panggil keji. Kita kena matikan memandang tadbir kita dalam tadbir Allah Ta'ala. Matikan iradat kita dalam memandang iradatullah. Matikan ilmu kita dalam memandang ilmu Allah. Itu maksudnya. Itu dipanggil fana, lenyapkan. Antabdu azamatillah, bahawa terserlah dalam cermin batin hati dia kebesaran Tuhan. Yang lain tenggelam. Bahawa si Tuhan akan bukakan. Ya, ditenggelam, diputus dengan makhluk, putus pandangan, Tuhan akan tarik. Selagi kita tak putuskan, tak buka, ya, dia tak akan sampai. Sebab itu kena matikan. Mati baru hidup, tutup baru terang. Ya, dia terbalik kan ni. Kita tutup gelap, dia tutup baru terang. Tutup dengan makhluk, baru terang dengan Allah. Itu maksud ini. Matikan dengan makhluk, baru hidup dia dengan Allah Ta'ala. Itu perjalanan kerohanian kita tuan-tuan ni. Allah Karim. Dan ketahui alimu bahawasanya selagi bagimu himmah,
Mana kita berpegang pada hemah kita, nampak kita, kan? Nampak makhluk, bersandar makhluk, rosak lagi, jauh lagi kita. Kita ni alhamdulillah lah, sejak pencen ni kan, pendapatan berbanyak, rumah sewa ada kan. Jadi buat ibadat ni selesa lah sikit. Habis, hanyut tak boleh pakai. Apa tak boleh pakai tu. Dia berpegang dengan rumah sewa dia, dia berpegang dengan pencen dia, dia pegang dengan duit, bukan pegang dengan Ta'ala. Habis, tak boleh pakai nanti, masuk longkang. Walaupun dia pergi semua ambil tarik zikir. Rupa hati pegang dengan makhluk. Hati pegang dengan sana. Dia kena pegang dengan dia je. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkal in kuntum mu'minin. Atas Ta'ala dia kamu bertawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkal. Banyak ayat-ayat lain. Ya, wa 'ala rabbihim yatawakkal. Dia tak kata yatawakkaluna 'ala rabbihim. Tuan-tuan mengaji dalam ilmu balaghah, ilmu Arab dia lain kan. Bila takdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasar. Dia tak kata na'buduka, tapi dia kata iyyaka na'budu. Lain makna kan? Kalau na'buduka, kami sembah akan dikau. Kalau iyyaka, akan dikau saja kami sembah, lain tak ada. Saya makan nasi. Ya, bermakna mungkin ada makan lain, dia tak cerita. Tapi dia kata nasi saja saya makan. Tu keling pandai cakap kan? Keling pandai cakap, tapi jangan ikut akal keling. Ya, dia kata apa? Nasi juga saya makan. Bermakna apa? Kalau dia makan lain memang keling betul. Nasi saja makan, mana lain tadi. Iyyaka, akan dikau saja na'budu kami sembah. Sebab dia kata wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu sifat hala tuju perjalanan makrifat, perjalanan sufi. Ya, iza zikirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebut nama Tuhan berkocak hati dan dia sebut nama Tuhan nak putus tasbih apa tak rasa kan. Ya, dia makan bersuap dah rasa, bagus rasanya. Rasa luar dia dapat, rasa dalam dengan Tuhan tak ada. Ini berat. Ya, rohani dia jam. Ini bahaya. Dia sebut nama Tuhan berkocak. Baca Al-Quran makin bertambah iman dia. Kemudian mana kemuncak dia? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah sahaja dia berpegang. Pada lain tak ada. Pada amal dia boleh tak pegang. Buat tapi jangan pegang. Hemah kena ada, usaha kena ada, pegang jangan. Ada benda lain tuan-tuan. Dihalus sikit tu. Iktimad mesti atas Ta'ala je. Kalau kita beriktimad, hati kita pegang pada makhluk, usaha kita, ya, jawab dia orang tu telah disindir oleh Allah Ta'ala dalam surah Ankabut. Masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang yang mengambil selain Allah Ta'ala tempat sandaran dia. Dia bersandar dengan kuasa dia, dia bersandar dengan ilmu dia, dia bersandar dengan hebat dia, dia bersandar dengan macam-macam lah harta benda, kekayaan dia dan sebagainya. Bandingan dia kamasalil ankabut, macam laba-laba. Ittakhazat baita, yang buat rumah ni kan, laba tu. Dia perasan rumah tu boleh elakkan panas dan hujan. Dia tembak hujan ambil lokus, tembak panas ambil panas. Ya, sangat laba-laba kan ada atap, ada sangat laba ada atap. Jaring ni kan kita ambil penyapu sekali ya, habis rabak terus. Ya, maknanya orang bersandar selain Allah macam laba-laba bersandar kepada apa? Sarang dia. Ittakhazat baita. Kemudian Tuhan sendiri mentasbihkan wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Serapuh-rapuh rumah ialah sarang laba-laba. Lau kanu ya'lamun, kalau mu faham Tuhan kata. Kalau kamu fahamlah, kamu tak faham duduk situ dah fahamlah. Maknanya jangan bersandar selain daripada Allah Ta'ala. Hati kita kena iktimad. Sebab tu zikir kena banyak. Bila zikir banyak, hati kita lagi terang, terasa kebesaran dia. Barulah kita akan berpegang hanya kepada dia, bergantung. Sebab tu Rasulullah sendiri berdoa, wa takilni ila nafsi, wa la takilni ila nafsi tarfatan an. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku pada diriku. Sedangkan siapa diri Rasulullah nak bandingkan makhluk lain? Afdalul makhluqat indal itlaq. Makhluk paling afdal tak adalah Rasulullah SAW. Kalau tidak akan engkau ya Muhammad, aku tak jadikan lagi bumi ini. Ya. Itu hebat Nabi. Itu pun Nabi sendiri tak pegang pada dia. Minta Tuhan, jangan pegang pada diri kita. Ini pula ada ajaran sesat. Kita mesti yakin dengan diri kita. Itu ajaran sesat tuan-tuan. Ajaran sesat, berkeyakinan dengan dia. Tuhan so yakin dengan dia, bukan dengan kita. Siapa kita tuan-tuan? Ya. Ini banyak orang dia pakai cakap, dia ikut slogan-slogan, dia tak ikut nas tuan-tuan. Dia kata nak ikut nas. Rasulullah tengah-tengah doa. Jangan kau serahkan diri aku pada aku, ya Allah. Ya, supaya jadikan diri sentiasa berpegang, bergantung hanya dengan Allah Ta'ala. Itu intipati trust dalam perjalanan makrifat akan Allah Ta'ala. Maka dia pegang dengan lain, dia habis. Satu orang wali, tuan guru saya ceritakan, dia datang satu kali, dia semayang.
jadi makmum kan, belakang imam. Habis semayang dia, Tok Imam pun pusing, tanya, tuan daripada mana ini? Habis dah makan ambil mana? Dia tanya makan ambil mana je. Wali tu bangun semayang balik, usalli balik. Rupa aku berimamkan orang yang tak yakin dengan rezeki Tuhan. Macam kita tuan. Oh, kalau kita ni macam tak menangkap kita tu. Makan mana? Baru makan tadi, restoran masuk. Wah. Dia tak nampak tu tuan ni. Dia tengok dia tutup, usalli balik tuan ni. Syad dia orang. Dan ketahui ilmu bahawa selagi bagi muhimmah dan iradah, selagi dia berpegang nampak himmah dia tak matikan iradah dia tak matikan dalam haul dan kuwah Allah Ta'ala, maka lagi tu jauh perjalananmu, belum lagi sampai. Sampai mana sampai? Jaga tu sampai Tuhan tidak dimakan oleh masa dan tempat. Tuhan tak bertempat, dia bukan kanan kiri, bukan depan, bukan belakang, belum masa pukul berapa tahun berapa tahun. Itu semua pakaian makhluk. Sampai sini maknanya dia masuk dalam makam ihsan. Itu dia muraqabah dan musyahadah ke Tuhan. Dengan makrifat yang Tuhan cempakkan dalam batin hati kita. Itu disebut dalam hadis sahih, anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Belum lagi sampai engkau, maka jikalau telah fana engkau, dia nak kita fana lenyap. Ya. Fana tu mana apa? Menghilangkan pandangan yang lain melainkan daripada dia je. Ya, terasa tersela dalam pandangan batin hati kita kebesaran dia, yang lain hilang. Itu mana ru'yatullahi bila khalqin. Batin hati dia memandang ke hadrat Tuhan, hilang makhluk undan. Kita pandang makhluk, hilang Tuhan. Kan? Nampak makhluk, Tuhan tak nampak dah. Ya. Tenggelam. Itu gulungan ghafilin, orang yang lalai undan. Allah. Nah, saya sampai mana bila apa? Kerat, panah tu kita kerat pandang makhluk. Kerat, bau bersambung. Orang kerat putus, dia tak. Kerat, bau sambung. Dia kerat dengan makhluk, baru dia boleh sambung dengan Tuhan. Faslun, waslun. Fasal, wasal. Ya, dua patah tuan-tuan. Ulama macam dia buat disimpul dua patah je. Faslun, waslun. Fasal mana kamu boleh kerat rohani kamu, jangan beriktimat, jangan bersandar, jangan bergantung dengan makhluk. Wasal, kamu akan sampai ke hadirat Tuhan. Mana sampai makrifat yang sebenar dengan Ta'ala. Yang berlazat, dia memandang kebesaran Tuhan, berjinak hati dia bermanja dengan Allah Ta'ala yang maha agung. Masya Allah, itu nikmat paling besar. Nah, saya sampai engkau, ya, apa mana sampai? Usul, dia sampai pada Ta'ala, panggil makam wasilin, masuk gulungan wasilin. Bagi kita ada 3 peringkat kan? Murid, salik, wasil. Murid mana orang yang ada iradah nak berjalan ke Tuhan. Dia pun bai'ah ambil mursyid, bai'ah, apa-apa tarekat yang muktabarat, dia berjalan dengan adab sungguh-sungguh, atau dia panggil salik, tengah berjalan suluk. Sampai masa Tuan bukakan hijab, pum, itu dia panggil wasil. Orang yang wasil ni hati dia tak putus Tuan, tak putus dengan Tuhan. Dia berdiri, dia duduk, naik nafas dia Allah, turun nafas dia pun Allah, Allah. 24 jam dia tak jalan, walaupun dia bercakap dengan orang. Syekh Ma'ruf Al-Kharqi kata, aku mengajar muridku 40 tahun, menyangka aku berhadap pada ini tak ada. Zahir dia aku beri, batin aku bermanja aku dengan kekasih aku. Batin aku dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Ini makam arif billah, makam mursyid dia akan duduk itu. Kalau tidak, tak boleh pimpin orang kan. Ya. Kaifa nadunna ila Allah wa nahnu ba'idun min. Macam mana kamu nak tarik orang pada Tuhan, kau sendiri jauh daripada Tuhan? Dia nak tarik orang, suruh nak bawa orang ke hadrat Tuhan, dia sendiri jauh daripada Tuhan, mana boleh? Dia tak boleh putus. Ya, tu syarat mursyid dia berat tuan-tuan. Sentiasa tu. Ya, dia terputus saja, meraung ni tuan-tuan. Dia terputus, dia bertobat tunggu dengan Tuhan, bertobat daripada lalai. Kita bertobat daripada maksiat. Dia orang bertobat dari lalai, ghaflah. Ya, kelalaian tu dia satu kesilapan besar di dengan Allah Ta'ala. Ya, sebab dia orang istana. Ya. Dia duduk makam istana makrifat. Maka orang dalam istana dia guna bahasa istana, dia tak guna bahasa luar. Kan? Kalau pakai bahasa luar, anti sultan namput ini. Kau ni bahasa apa kau pakai? Kau duduk istana kena pakai bahasa istana. Faham ni? Mana orang duduk dalam makam makrifat, dia duduk kena jaga ahwal dia secara orang ahli makrifat. Ya, itu tak sama. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrab. Hasanat bagi orang awam ni baik dah, hasanat elok dah. Tapi orang muqarrabin, tak boleh. Ya, dia adab dia kena jaga banyak, lagi ketat adab dia ni. Sebab bila produk kita keluarkan dengan dia punya apa, ketelitian, kawalan dia, maka produk tu nilai dia mahal.
Kalau buat lebih kurang bungkus-bungkus jual tepi jalan, tu 2 3 4 ringgit boleh beli. Yang ni bungkus sap mesin apa semua kaji tu. Itu bukan harga di murah. Begitulah maknanya. Lagi ketat syarat kita, lagi ketat, lagi tinggi martabat dia. Hadis itu juga tuan. Kalau hadis Muslim, dia memada dengan muasyarah. Kalau Bukhari, dia kena luki wal muasyarah. Maknanya apa? Dia kena bertemu dengan perawi hadis semasa dan kena bertemu. Baru dikira. Teman, ketat kan? Bila ketat, martabat hadis lagi tinggi. Keadaan dia itu. Apa-apa pun benda bila dia kawalan rapi, memang barang dia baik, mahal. Begitu rohani kita. Rohani kita kena kawal rapi betul. Tapis dia, dia akan keluarkan kejernihan makrifat dia dengan Tuhan. Air kan, kita tapis pakai apa? 7. Ada pakai 5, ada pakai 7. Kan? Nak bandingkan dengan air, kita buka air paip ngangam mulut ajam. Berkarat. Kalau air berasa kam lagi kan. Nak basuh kereta pun tak sampai hati. Kecil hati. Merah pun tak sampai hati. Nak semua macam sikit-sikit dengan tis susu. Dia kena tapi besar lagi, tapi kecil lagi boleh pakai. Dah kita pakai tu pump, kita tengok warna bila kita teruk kereta. Maknanya apa? Benda tak bertapis, kualiti dia murah. Bila benda bertapis lagi, tapis. Supi dah tapis kan. Tapis sampai halus. Bila amalan kita tapis dengan tapisan yang sangat detail, maka dia menghasilkan minuman yang sangat halus. Kan? Minum sedap tak air? Pakai yang mahal punya, 6,000, 7,000 macam-macam. Kita minum air halus sedap kan. Ni tak pakai tapi, dia minum ngangam mulut, buka paip je. Wah, tersedak dia. Macam-macam ada dalam tu kan. Macam-macam bau dia. Begitulah amalan. Nak sedap lazat dia kena tapis. Ilmu tasawuf ni penapis tu. Cuci yang bersih, baru dia ada kelazatan. Bila dia berlazat saja dengan Allah, masya-Allah, tu nikmat besar dah. Kita paling empat lain lagi dah. Dan ketahui ilmu bahawasanya mana tadi? Dan hasil bahawasanya barang siapa berdiri serta sesuatu, maka terdinding ia dengan dia. Habis. Barang siapa berdiri beriktimat bersandar selain Allah Ta'ala, jawab dia terdinding, terhijab dia dengan Tuhan. Dia tak akan nampak. Sebab dia kena padam. Man arada an yanzura ila maitin yamshi alal ard bal yanzur ila Abi Bakr. Siapa nak tengok mayat yang berjalan atas muka bumi ni, dia tengok Sayyidina Abu Bakar. Apa maksud dia? Sayyidina Abu Bakar orang telah mematikan pandangan dia pada makhluk, mematikan nafsu dia, mematikan habis. Sebab tu maknanya cantik. Apa nama tu? Dalam mutu qablaan tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Mati apa ni? Mati maknawi, bukan mati hissi. Mati hissi, mati luar ni nanti keluar roh. Ni mati maknawi, matikan nafsu kita, matikan pandangan kita, matikan maknanya kita punya apa? Syuhud pandangan terus ke dia kepada Allah Taala terus. Baru dia cantik hidup rohani dia. Maka hasilnya bahawasanya barang siapa berdiri serta sesuatu, maka terdinding ia dengan dia dengan Allah. Sebab tu pukulan zikir kena banyak tuan. Bila zikir banyak, hati dia terang, senang memandang hadrat Tuhan. Maka dia pun beriktimat bersandar dengan Tuhan. Lain tak nampak. Maka bila dilihatnya akan dikau atas segala yang ajaib-ajaib. Ini jaga ni. Bila zikir-zikir dah banyak, tu buka kan. Nampak alam tu alam ni. Jaga. Dan tiada dinyatakan akan dikau atas segala pembendaraan. Dan dinyatakan, Tuhan buka macam-macam pembendaraan Ta'ala dan rahmatnya. Maka kata olehmu, tidak aku berkendak lain daripadamu. Aku tidak kendak melainkan engkau, ya Allah. Itu cerita orang dia masyhur kan. Dia berjalan-jalan, dia haus tengok kat telaga. Nak cedok air telaga tak ada timba. Kan dia tengok je air tu naik kan. Dia tengok je air telaga tu naik. Syuh, nak masuk mulut dia, dia pun mengelak. Ya Allah, bukan ni aku nak engkau. Kalau kita macam, wah, masuk sok khabar, anak jeling jadi naik je. Kan? Anak jeling jadi naik je. Tu belum panggil lagi. Kacau je. Tu habis dah terlingkup jawab dia. Dia nakkan dia, Allah Ta'ala, bukan nakkan air tu pelik-pelik, tak ada. Kita bukan hamba pelik. Kita nak jadi hamba Tuhan. Tapi biasanya orang yang macam ni Tuhan hadiahkan benda pelik. Sebab dia penat kan. Dia latih diri dia, meyakinkan dia Tuhan saja. Maka Tuhan beri tunjuk kat dia. Tuhan tunjuk kat dia apa? Dia berjalan tengah padang pasir, tak ada makan, dia ambil je pasir, dia genggam je doa, ya Allah tukarkanlah makanan, buka makanan.
Tak ada apa. Senang je. Ya. Sebab apa tuan dia dah puas latih diri kan? Tuan hadiah. Karamat-karamat yang berlaku pada aulia dia panggil hadiyatan minallah. Tuan hadiahkan dia. Supaya lagi meyakinkan makrifat dengan Tuhan. Bukan seronokkan benda tu. Dia tengok sini masya-Allah, lagi nampak kebesaran Tuhan. Itu maksud dia. Pandang supaya nampak kebesaran. Kalau pandang tak nampak kebesaran Tuhan, itu habis. Itu bahaya besar. Ya. Maknanya dia buka mata luar, mata dalam dia tak buka. Dia kena pandang dua mata. Mata luar, mata dalam. Kalau sebelah je, tu Dajjal panggil. Dajjal mata sebelah kan. Dia pandang luar, dan dia, Tuhan dia tak nampak. Tu Dajjal punya pandang. Ya, dia jadi kawan Dajjal ni. Buka dua-dua sekali mata. Mata mana buka? Bukan mata dua luar ni, mata luar dan mata dalam. Basar dan basirah dalam tu. Ya, mata luar kita buka enam makhluk, mata dalam pandang kebesaran Allah. Baru dia cantik. Dan hasilnya, kesimpulan dia, khulasa dia, barang siapa berdiri sesuatu, maka terdinding dia dengan Allah Ta'ala ni. Maka apabila dilihatnya akan dikau atas segala ajaib, tuan buka muka syafah, maka dinyatakan akan dikau segala perbendaraan dia, macam-macam nampak kan. Ya. Badan khutbah kita dulu Nabi kita apa? Wa atla'ahum haqiqatal asya'i. Para awliya ni wa atla'ahum, Tuhan itilak pada batin hati itu haqiqatal asya', segala hakikat satu. Kata Imam Ghazali, 7 lapis langit bumi dia boleh tengok. Man arafallah la yasra alai syai. Siapa yang telah dapat makrifat sebenar tidak tersembunyi atas dia. Bila Tuhan buka. Mana dia biasa Tuhan buka. Kalau Tuhan buka, tahu kata apa juga. Semua hak dia belaka. Tuhan buka nampak. Dan dia biasa dapat terbuka dia orang ni. Dia tengok je tuan. Kalau kita ni dia jeling tembus. Dia jeling je kita A to Z nampak. Oh, ya, berkarat dalam tu. Kan? Syekh Ahmad dulu kan mufti Negeri Sembilan, Syekh Fahim apa. Ada orang tu nak ambil tarekat kan. Dia ambil jenis semangat tentu kalau nak ambil beramal tak ada semayang tarekat. Jadi dia nak datang nak ambil tuan jeling, Syekh jeling tembus tuan. Nak ambil subuh tadi kau tak semayang dia. Orang kau gigil kawan. Ambil tarekat subuh tadi kau tak semayang gitu. Di mana apa? Ditenung dengan dalaman, dengan nur. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru bin nurillah. Takutlah kamu pandangan orang mukmin yang kamil, dia memandang dengan nur Allah Ta'ala. Itu hadis Nabi SAW. Maka kata olehmu, tiada aku berkenak lain daripadamu, lain daripada engkau ya Allah Ta'ala. Aku nak engkau dia ya Allah maknanya. Ya ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Itu slogan Naqsyabandiyah. Dan tiada yang ku tuntut melainkan akan dikau, ya. Tak ada matlub kita illallah. Dan kerana demikian itulah kata setengah mereka itu arifin. Ya, telah berjalan ia dalam hutan, maka adalah ia sangat daga. Sini ada cerita dia. Maka berdapat ia dengan telaga. Dia sangat daga, dia jalan nampak telaga, dapat pergi. Ya, maka naik air ke dalam mulutnya. Maka diangkat kepala dia mengelak. Diangkat kepala ke langit. Dan katanya telah aku ketahui bahawa engkau jua yang amat kuasa. Jadi dalam perkara dia tengok air naik tu, dia nampak apa? Kuasa Tuhan. Bukan dia seronok sedap, wah nampak pelik dah. Dia pandang lagi nampak terang kebesaran Tuhan. Air boleh naik tanpa terik. Tetapi tiada kuasa aku akan hal demikian. Ya Allah tolonglah, aku tak mampu ni, takut aku tombang maknanya. Ya. Tiada demikian itu aku akan sebab bagiku dengan setengah orang yang menampar ia akan daku dengan berapa kali tampar. Orang tampar aku berapa kali pun insya-Allah aku boleh tahan ya Allah. Yang ni aku tak tahan ya Allah, akan aku terbalik dengan. Ya. Ini dicari pula cik benda pelik. Supaya orang nampak dia pelik. Orang suka tedahkan benda pelik bermakna hati dia sudah terbalik daripada kiblat rohani dia. Kita semayang kiblat sini, kita pusing hadap sana. Apa hukum semayang kita? Batal semayang kita, kiblat zahir dah batal. Kiblat rohani pada Tuhan. Tiba-tiba dia dapat benda pelik, dia seronok. Dia tak menghadap Tuhan, dia seronok ke benda tu. Habislah. Sebagai antara dasar perjalanan sufiah jalan makrifat ialah apa yang disebut dalam Quran, kalam Nabi Ibrahim AS. La uhibbul afilin. Aku tak kasih, tak minat pada benda yang hilang. Dia nak benda tak hilang. Siapa yang tak hilang, yang kekal dia je lah. Wallahu ta'ala. Ya.
bahawa menampar orang beberapa kali kepadaku dan menuangi akan daku minum air, maka ada demikian itu terlebih baik bagiku. Dengan yang nampak kan karamat air ni lebih baik mana aku ditampar 10 kali misalnya, kemudian baru dapat air. Kena air aku tampar 10 kali. Tampar lah tak apalah. Lebih itu. Dia dapat benda pelik ni aku takut. Takut apa? Takut dalam terbalik, tuan-tuan. Luar terbalik tak apa, jangan dalam. Dalam kau sakit habis tuan ni. Sebab dia seronok benda tu, dah nafsu dah dia. Nafsu main ni seronok nak tunjuk kat orang, habislah terbagai terus. Ya. Sebab sengat nafsu ni bahaya kan. Terus dikatakan sengat nafsu ya dengan sengat tabuan di atas tempat yang luka. Lebih teruk sengat nafsu. Ya, dia pergi menebah di hutan, tiba-tiba tangan dia terkena parang, rabak tuan. Ya, belum sempat pergi hospital, tabuan tanah gitar. Pam. Kan tabuan tanah kan, tabuan kecil kan, tabuan tanah tar lagi, tempat luka tu, punya sakit, tidak boleh maut. Itu ringan sengat nafsu kepada hati orang yang salik lagi teruk. Ya, nafsu sengat ni, sengat daripada nafsu. Buka-buka terdapat ni, terdapat. Wah, dia seronok. Dah kena sengat tu. Dia seronok aja dengan benda macam ni, maknanya dia disengat oleh nafsu. Perjalanan dia akan rosak. Dia kena bola terus. Pakai betul ilahi anta maksudi. Sebab boleh tarik zikir dia lalai, ilahi anta maksudi. Ya, tarik lalai masuk pada ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Ya. Allah Karim. Dahsyat jalan dia orang tuan-tuan ni. Waktu dapat di benda besar-besar. Sebab perjalanan dia hebat. Dan satu lagi. Kata Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu an, barang siapa tiada benci bagi zahir yang mencarikan adat dengan benci makhluk bagi zahir maksiat, maka ia hijab dalam haknya dan menutupi dia daripadanya ke rahmat Allah. Kata seorang wali besar ni, badan kitab ni berdoa radhiyallahu antu min kibaril auliya, atau qaddasallahu sirrah, atau quddisa sirruh. Atau kena tahu. Kalau rahimallahu ta'ala tu biasa. Kalau qaddasallahu sirrah, atau quddisa sirruh, atau radhiyallahu an, itu semua wali-wali besar tu. Min kibaril auliya. Jadi apa kata Syekh Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu an? Barang siapa tiada benci bagi zahir yang mencarikan adat dengan benci makhluk bagi zahir maksiat. Kita buat maksiat, dia berzina misalnya, dia mencuri, dia minum arak. Kalau boleh nak tutup, cukup takut dia, tak nak, benci dia orang tahu kan, malu. Macam itulah dia kena letakkan benda-benda yang pelik-pelik berlaku kat dia, dia tak mahu orang tahu. Tutup. Palzam, tutup. Jangan buka. Sebab tu setengah daripada sifat wali besar tuan, kitmanusir, menutup akan rahsia. Ya, dia boleh lapor dengan mursyid, dengan guru dia je, dengan orang jangan. Dalam surut dia memang tak bagi. Warid semua report mursyid. Report share dia, tak boleh cerita orang lain. Kalau cerita sembang lain habis. Down, jatuh tuan. Sebab tu pakaian ni jangan buka kat orang. Apa sebab kita nak buka kat orang? Sebab dalam apa? Dia rasa nak besar. Nak rasa besar diri, nak suruh orang kata, wah dia ni hebat, banyak futuhat dia dapat gini kan. Habis terbagai itu tuan. Ya. Daripada awal dia tutup. Ya, dia tutup. Tuan cerita wali tu kan. Bila sultan datang nak ziarah, dia tutup. Dia suruh anak murid dia beli makan banyak-banyak. Depan sultan dia makan macam orang lapar. Sultan kata ni wali apa ni? Kan? Ni wali apa ni, dia pun balik. Bila sultan balik, apa dia kata? Alhamdulillahillazi sarafaka. Segala puji bagi Allah telah memalingkan engkau daripada aku. Menyemak air itu. Kan? Kita kalau depan wah lagi detail makan macam wali now. Belakang orang macam bentuk wali. Depan orang macam wali. Tak, wali-wali dia tutup dan dia tutup. Dia tak suka. Maknanya apa? Orang mengetahui sebab apa, dia bimbang takut terjejas kesedapan dia dengan Allah. Bila kita berpaling di hati kat orang ni, sedap dengan Tuhan tidak kurang. Dia terjejas. Ini bagi ahli yang mutawasid, peringkat pertengahan. Adapun yang kamil, itu tak ada hal lagi dia. Orang nak puji, tak apa tak nak puji betul. Sebab dia pandang terus daripada dia. Dia banyak berlapis kan, lapisan awal dia ada banyak. Peringkat yang anda tinggi lah yang cara dia. Peringkat yang awal ni belum berapa kuat, dia suka mengelak. Sebab nak jaga, supaya jangan rosak. Jadi kita kena benci, mana tak minat sangat. Orang tahu kita punya benda pelik, macam mana kita tak minat orang tahu kita punya maksiat. Macam tu mana. Baru dia akan jadi. Ya. Ni maksiat tutup, yang nampak dia tunjuk ke orang. Tak boleh. Orang tunjuk ke orang ni, orang tak ada matang. Dia tak matang dalam makrifat dengan Tuhan.
Maka itu hijab terdinding dengan haknya dan menutupinya daripada itu rahmat. Ya, Tuhan tutup sebenarnya rahmat. Ada setengah daripada pemimpin tarekah. Ya, ada setengah daripada pemimpin tarekah Sufia sampai dia berdoa supaya tutup anak-anak murid dia daripada benda macam ni. Ada. Setengah mengatakan Sidi Ahmad Idris pernah doa macam tu. Dia doa, ya Allah pada anak murid aku, kau tutuplah kalimat-kalimat pelik-pelik macam ni banyak tu. Bawa zikir jalan ni. Tu ya. Bila Syaban nak dia punya buka tu banyak. Dia semua masing-masing no comment. Ya. Sebab kita kena pandai lah kan. Turun bukit apa? Tukar gear. Kan? Jangan turun bukit naik basikal kayu. Tuan nak keling dapat gaji. Orang kata anak keling dapat gaji kan. Turun bukit dia kayu lagi. Mula laju. Dia punya girang tu kan. Turun bukit boleh kayu lagi. Kalau dia macam anak keling dapat gaji orang kata. Tu makna kena pandai gear. Nak naik bukit, kena pakai gear rendah. Turun ke pakai. Betul makna dia. Yang bila kita duduk keadaan begini, kita kena ajah begini. Kalau duduk begini, keadaan dia begini. Ya. Supaya apa dia? Dia nak jaga dalam. Suhu dalam tu jangan rosak. Maka ketahui alimu bahawa segala tuntut itu maklul dan madkhul. Doa ni, jaga kita berdoa ni, kalau tak kena cara, lagi jauh kita dengan Tuhan. Ya, dalam doa kena ada adab. Tidak berdoa lama kan? Adab pertama dia apa? Kena Tuhan suruh. Itu adab pertama. Sebab apa kita berdoa? Sebab Tuhan kata ud'uni astajib aku. Sebab Tuhan suruh. Yang kedua sebab apa kita doa? Izharul faqri, menzahirkan fakir kita dengan Tuhan. Jangan ada makna doa dengan makna ittiham, dengan makna ghaibah, dengan makna dia panggil apa? Qillatul haya, ataupun dengan makna apa? Menuntut dia jauh, berpaling hati daripada Tuhan. Bukan. Kita minta doa ke Tuhan bukan seolah nak ingatkan Tuhan, Tuhan tak lupa. Kan? Kita biasa minta dengan orang, Tuhan cepatlah minta apa? Ingat kau lupa. Tuhan bukan lupa Tuhan. Dia tak lupa. Ya. Jadi kita minta tu sebenarnya sebab disuruh. Kemudian kita minta sebab nak zahirkan fakir kita dengan Allah Taala. Itu tujuan dia. Ya. Akan dibahas ya 5 adab dalam berdoa berpangkat supaya doa kita betul-betul jadi ibadah, dia tidak terhijab dengan Allah Taala. Ya. Dan ketahui bahawasanya tuntut itu maklul, minta tu ada penyakit dia boleh masuk, dan madkhul boleh masuk mana benda tak elok, melainkan barang ada ia atas pihak ubudiyah. Mana kita berdoa tu semata-mata izharkan pengabdian kita di hamba kepada Allah Taala atas dasar tu tak apa, dan mendirikan hak rububiyah. Sebab Tuhan suruh kita apa? Zahirkan kita punya fakir dan nampak kebesaran ketuhanan Allah Taala dan mengikut arahan dia. Maka akan datang ni akan masuk tajuk membahas adab-adab dalam berdoa. Ya. Kemudian talabuka minhu ittihamun lahu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Ya Karim ya